Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang jadi pening, macam-macam golongan. Bila kita belajar agama, ni kata gitu, ni kata gini. Sebagai contoh, kata mereka kalau Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Jadi mana satu kita nak buat? Dengar baik-baik. Barang siapa yang mari mengajar, dia kata kalau Nabi tak buat, kita tak boleh buat, orang itu tak layak mengajar. Kerana tanda dia sangat jahil. Itu bukan dalil agama. Dalil agama 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Tidak ada dalil Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Faham? Kerana banyak dalam hadis Nabi tak buat, sahabat buat. Okey? Asal benda itu tidak ada bercanggah, tanakub, berlawan dengan nas-nas syariah walaupun secara umum. Nah, dan ni banyak dipanggil puak-puak baru ni. Dulu dipanggil kaum muda, dan ni dipanggil golongan Wahabi. Tak? Nah, Nabi tak buat, tak boleh buat. Nah, tahu dia ikut, jangan ikut. Kita ikut Nabi, jangan ikut Wahabi. Ikut Nabi. Okey, itu jalan yang selamat. Yang ikut Nabi ni ulama-ulama salah, ulama dulu. Siapa ulama salah? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali. Faham? Itu ulama salah. Dari segi akidah pula Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Maturidi, Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Hanbali. Itu ulama salah. Tidak ada dalam kitab mana yang berkata kalau Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Tak ada, tak jumpa lagi. Kitab usul fiqh tak ada, kitab qawaidul fiqh tak ada. Yang Nabi larang jelas tak boleh buat. Kalau Nabi tidak ada menyuruh, tidak ada melarang, tengok fatwa ulama membolehkan, ikut ulama. Kalau ulama dia macam kita. Faham tak lagi? Dia gitu. Orang yang meninggal dunia kena bawa kereta dengan kelajuan yang tinggi tapi tidak merempit. Dia bawa kereta laju 120. Terbabah langgar tiang mati. Takkan haram. Zaman dulu orang naik kuda. Kuda berapa? Paling laju. Siapa tahu sini? Kuda. Kilometer per jam. Berapa? 90. Tak apa. Laju no kuda. 90 tu antelope. Yang tung Afrika tu. Faham? Kalau citah 115. Sekarang baru ni 2019 rekod baru citah 119 km sejam. Mana kalau EX5 pada kena mendak bawah anda. Faham? Kuda 70 km sejam. Faham lagi? 70 km sejam. Kelajuan speed ketika sprint juara basikal dunia Peter Sagan pernah sampai 70 km sejam. Faham lagi? Tapi biasanya kalau Tour de France lebih kurang 65 km sejam masa dia sprint. 70 km tu kuda lumba. Okey? Kalau kuda padi 45 km sejam top speed. Lepas tu belok lah. Faham lagi? Jadi kereta dia bawa 12, 13. Bukan dia berlumba. Dia nak derah. Bila berlaku kemalangan tidak dikira bunuh diri. Orang berlumba ni lain. Orang tak heran dah dengan nyawa dan sebagainya. Dia membahayakan. Cara dia bawa membahayakan. Bukan mesti bila kita dapat duit masjid kita perlu belanja sampai habis. Tengok keperluan. Masjid yang salah ialah keperluan itu ada tapi tak nak guna duit yang telah ada. Itu salah. Okey? Duit simpanan tu ada dan ada keperluan. Contohnya pipe-nya rosak semua dah. Jadi perlukan 12,000. Dia tak mau draw tu. Dia nak duit lain. Itu salah. Faham lagi? Ambil duit yang ada tu, guna dulu. Jangan takut kosong akaun masjid. InsyaAllah dia akan masuk derma-derma yang lain. Okey, itu cara yang betul. Tapi kalau tidak ada benda yang perlu dibuat, jangan kita nak paksa masjid untuk belanjakan dan nak buat apa. Faham lagi? Tengok-tengok keadaan.
Dia masjid ni yang pertama sekali untuk sujud kepada Allah. Itu panggil musalla, tempat solat. Kemudian ada sebab lain. Orang beriktikaf, orang beribadat, orang berzikir, buat majlis ilmu dan sebagainya. Nah, jadi majlis ilmu jangan maghrib saja. Ya, kita biar imarah, biar hidup lagi majlis kuliah subuh walaupun pendek setengah jam. Tak mampu lagi panggil penceramah, tu imam baca hadis. Contoh dan terjemahan. Tak payah sarah kalau kita tidak alim. Terjemahkan saja. 3 hadis contohnya. Itu juga ilmu sekurang-kurangnya. Nah, kuliah duha. Kita tak mampu kuliah duha setiap pagi, kita buat setiap seminggu sekali kuliah duha. Nah, bila ramai dah, seminggu 2 kali. Nah, dan program-program dengan anak-anak muda. Nah, supaya mereka dekat dengan masjid. Nah, buat hari masjid dalam setahun kita pilih satu hari masjid makmur. Contoh 8 hari bulan 8. Nah, hari masjid atau 36 hari bulan 5. Kau anda mau pilih dirilah. Kau mu suka, faham? Maka hari itu panggil belaka semua, ahli Korea datang, ada jamuan, ada pertandingan melukis kanak-kanak, faham lagi? Ada sukan bubuh depan tu. Nah, benda lagu tu. Zaman Nabi itu ikat tawanan dalam masjid. Orang kafir kena tawang, ikat di tiang masjid. Orang mari tengok berderu dalam masjid. Nah, dan di sini juga menjadi tempat perancangan perperangan. Nah, bincang tentang peperangan, bincang tentang siasah dan sebagainya. Nah, jadi hidupkan, kita fikir tak mau. Dan tak ada masalah kalau kita meniru masjid-masjid yang telah berjaya. Apakah hukum raja bersalam dengan rakyatnya yang perempuan? Boleh, dengan berlapik yang tidak merasai. Dia kita boleh sentuh opang tapi berlapik. Tapi berlapik yang tak dapat rasa bentuk. Dah salang ini tak boleh? Tak boleh. Kenapa? Ketika bai'atul kubra, bai'ah besar, sahabat Nabi ulur tangan bai'ah. Setia atas Islam. Siapa kat muslimat, cukup Nabi kata dengan lafaz saja, tidak sentuh. Padahal Nabi orang yang paling kuat Allah jadi mengawal nafsu. Tak sentuh tangan perempuan. Tiba-tiba dengan menteri dengan Nabi mana besar pakar? Hak besar sekali. Nabi kata ana sayyidu waladi adam yaumil qiyamah wala faqar. Aku pemimpin terbesar sekalian manusia sampai di kiamat. So kali dengan Putin botol susu, Presiden Rusia jauh so Nabi. Dengan Joe Biden, Presiden Amerika, besar Nabi. Faham lagi? Malaysia so kira lah. Malaysia ni kalau kita tengok dalam globe, Malaysia tu tak nampak. Lindung di paku dia tu, terbuang ping lah, ada Malaysia situ. Cek. Faham lagi? Jadi Nabi yang paling besar pangkatnya ajar kita tidak salam perempuan. Faham lagi? Jadi itulah pendapat yang rajih, pendapat yang muktamad, haram. Walaupun ada khilaf dalam isu ini. Okey? Dalam 27 kata ulama-ulama, antaranya ulama-ulama fiqh adalah merapatkan saf. Dan satu lagi membetulkan saf. Rapat saf maksudnya bau kita tidak renggang jauh. Bukan rapat mana bau sampai terkepek, bau belanggar sampai kepek. Tak, tidaklah renggang sampai sejengkal umpamanya. Faham lagi? Maknanya bau itu rapat. Bukan rapat kaki deh. Kalau debu-debu gambar-gambar di masjid rapat kaki kita dengan kaki orang sebelah tu, itu salah tu. Faham? Itu mazhab kelima, bukan mazhab Syafi'i dah, mazhab Facebooki. Faham lagi? Rapat bau. Yang kedua, betulkan saf. Mana tumit kita biar sama. Dengan garisan. Itu mana istawu sufufakum wa'tadilu, rapatkan saf kamu dan betulkan saf. Jadi rapatkan saf, kita pun rapat bau. Betulkan saf, tengok tumit sama di garisan. Jadi sekali-sekala imam kena terjemahkan bahasa Melayu. Dah imam 20 tahun dah. Istawu sufufakum wa'tadilu. Makmum ada orang tak reti. Dia tak tahu benda. Istawu. Kenapa istawu?
Wa'tadilu dah tahu. Dia tanya kawan dia, lepas mayang makan wahulu. Nah, jadi kadang-kadang kita terjemah Melayu, rapatkan saf, rapatkan bahu kamu, betulkan saf, samakan tumit kamu pada garisan, baru orang faham. Kita bukan duduk di Iskandariah. Faham lagi? Nah, kita orang Losong berapa orang ingat erti Arab? Nah, itu yang jadi masalah. Istawu sufufakum. Dia pun betul piyah. Tak ada kena-kena ngepiyah. Faham? Wa'tadilu. Betul mula akilah. Lagi. Ni bukan wa'tadilu. Betul. No, tumik tu. Wa'tadilu. Biar sama. Faham? Nak masuk kubur dah. Tak tahu lagi benda wa'tadilu. Nah.